بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما warzuqna fahman wa hikmah. Akhirnya Fir'aun memutuskan untuk membunuh Nabi Musa alaihi salam. Namun begitu, Allah melahirkan para pembela agamanya dalam kalangan pembesar Fir'aun sendiri. Apabila Nabi Musa AS dapat mematikan hujah Fir'aun, dapat mengalahkan ahli-ahli sihir, ahli-ahli sihir yang menjadi kebanggaan di zaman itu, masuk Islam, kerana mengetahui apa yang ditunjuk oleh Nabi Musa AS adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ilmu sihir. Adapun yang ada pada mereka ilmu sihir untuk menipu manusia. Apa yang ditunjuk Nabi Musa AS adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menandakan kerasulan Nabi Musa AS, menyebabkan ahli-ahli sihir itu mendapat hidayah, mendapat petunjuk dan beriman kepada Allah, dan mereka sanggup mati syahid, dibunuh oleh Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Bersedia untuk mati syahid dan mati syahid. Iman mereka diterima oleh Allah Ta'ala, iman yang sungguh, iman yang benar, sanggup menerima ujian sehingga dibunuh. Pada adatnya sudah tentulah menyebabkan takut untuk beriman. Tetapi Allah Ta'ala telah menembusi kuasa Fir'aun apabila terdapat kalangan pembesar Fir'aun sendiri dan keluarganya yang beriman. Perkara ini dinyatakan oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang panjang. Falamma ja'ahum bil haqqi min 'indina qalu iqtulu abna'a alladhina amanu ma'ah wastahyu nisa'ahum وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله
إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد وقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هو دار القرار من عمل سيئا فلا يجزى إلا منها مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب Surah Ghafir ataupun Surah Al-Mu'min menceritakan orang yang beriman daripada pembesar dan keluarga Fir'aun. Maka setelah dia Musa datang kepada mereka membawa kebenaran daripada sisi kami, yakni daripada Allah, mukjizat daripada Allah dan hujah-hujah cakap yang terang, dalil yang nyata, dalil qauli, dalil firman Allah Ta'ala, dalil wahyu, dalil hujah kebijaksanaan Nabi Musa AS dan dalil mukjizat. Mereka berkata dengan marah, bunuhlah anak-anak lelaki daripada kalangan orang-orang beriman yang mengikutnya dan biarkan anak-anak perempuan mereka terus hidup. Hukum bunuh semua anak lelaki mereka yang ada baka orang lelaki, tinggal anak perempuan, kaum yang lemah saja. Namun tipu daya orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka yang menyebabkan mereka tenggelam dalam kesesatan. Walaupun menggunakan kekerasan untuk menghapuskan agama Allah yang dibawa Nabi Musa AS, gagal untuk memeram cahaya agama Allah. Kezaliman tidak boleh mengalahkan kebenaran.
Ini mesti kita percaya. Jangan takut menegakkan kebenaran. Dan Firaun berkata kepada para pembesarnya, biarkan aku yang membunuh Musa dan biarkan dia memohon kepada Tuhannya meminta pertolongan. Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agama kalian atau menimbulkan kerosakan di bumi. Biar aku bunuh Musa ni. Dia bunuh Musa, habislah ajaran dia. Dia tak boleh menyesatkan. Dia anggap Nabi Musa pula sesat. Dia betul. Ini perkara biasa dalam dunia. Mereka yang memperjuangkan apa-apa ajaran walaupun sesat mengaku dia betul. Dia betul. Semua mengaku betul belaka. Yang betul daripada Allah. Daripada Allah dia betul. Jangan kita bahasa supaya belaka. Ni. Banyak kalangan kita supaya belaka. Supaya macam mana? Tengoklah al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar daripada Tuhan. Jangan ragu. Tengok hak mana ikut Quran. Hak mana ikut ajaran Allah. Jangan supaya belaka, supaya cari makan belaka. Ni semua cakap dak pakar belaka. Cakap iblis. Banyak hak cakap macam ni. Supaya belaka kita cari makan dah lah. Ni. Dan setelah mendengar ancaman itu, Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian daripada angkara setiap orang-orang yang menyombongkan diri, takabur, dan golongan yang tidak beriman kepada hari perhitungan amalan. Aku berlindung dengan Allah, Tuhan aku yang sebenar. Tuhan yang mempunyai hari pembalasan, hari kiamat. Aku berlindung dengan Tuhan Allah yang menjanjikan hari kiamat. Janji yang benar. Ini kita kena percaya. Jangan percaya. Walaupun kita tak nampak. Kerana kitab Allah adalah benar. Hari ini Quran adalah benar. Semua cerita dalam Quran tu benar belaka. Cerita langit, cerita bumi, cerita zaman dulu, cerita gaib, semua benar. Maka janji hari kiamat disebut dalam Quran disampaikan oleh Rasul adalah benar. Pada saat itu berkatalah pula seorang lelaki yang beriman dalam kalangan kaum Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Muncul seorang lelaki yang beriman kalangan pembesar Fir'aun dengan gagah berani bercakap. Tuhan jadikan begitu. Tuhan jadikan kalangan yang lawan Islam ini menzahirkan diri, keluar daripada kekafiran, masuk pada perjuangan Islam. Ini berlaku. Zaman Nabi pun ada, zaman sekarang pun ada. Lama-lama orang tengok. Ada kalangan mikir, kalangan dia sendiri. Seorang lelaki yang beriman berkata, patutkah kalian membunuh seorang lelaki kerana dia menegaskan Tuhanku ialah Allah? Ada ke benda sabar bila orang tu kata Tuhan aku Allah, tiba-tiba bunuh? Aku percaya pada Allah, percaya pada agama Islam, pada Allah. Kerana kata tu je bunuh. Nak bunuh, betul ke? Padahal dia telah datang kepada kalian membawa keterangan daripada Tuhan kalian. Padahal dia telah membawa hujah-hujah yang nyata, hujah-hujah yang terang, menunjukkan mukjizat. Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang akan menanggung dosa-dosanya itu. Kalau dia pelawak, dia tanggunglah. Apa mau susah nak bunuh dia? Kalau dia pelawak, lock dia dah. Dia terima akibat pelawak, akibat dosa bohong dia. Dan jika dia seorang yang benar, nescaya kalian akan ditimpa oleh sebahagian daripada azab yang dijanjikannya kepada kalian. Kalau perjuangan dia betul sungguh, jaga mau terima lah. Terima azab. Amaran Allah.
Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang melampaui batas, lagi pendosa. Allah Ta'ala tak beri petunjuk pada orang yang bohong, orang yang dosa. Memang Allah Ta'ala lantik Rasul ni seorang yang wajib bersifat benar, yang amanah, yang baik, disaksikan oleh kaum di zaman masing-masing. Sejak kecil siapa dilantik jadi Rasul. Nabi Musa ni jadi anak angkat Fir'aun. Fir'aun tengok sendiri masih jadi anak angkat dia. Seorang anak angkat yang baik, yang tak bohong, tak pelawak. Tuhan tunjukkan begitu. Dia berawal, tak bohong, tak pelawak. Semua Nabi-Nabi begitu. Seorang yang cerdik, yang bijak, yang baik, akhlaknya, mulia perangainya, yang tidak bohong. Lepas tu Tuhan wahyikan. Maka apa yang diberitahu adalah benar. Ini, wahai kaumku, pada hari ini kalian mempunyai kuasa memerintah dengan bermahrajalela di muka bumi Mesir dan sekitarnya. Tetapi sekiranya keadaan bertukar, maka siapakah yang akan membela kita daripada azab Allah jika azab itu datang menimpa ke atas kita? Kalau perjuangan dia benar, Tuhan hukum kita. Datang azab. Azab Allah yang maha berkuasa. Siapa yang boleh lawan azab Allah? Hukum Allah, siapa boleh lawan? Jika azab itu datang menimpa kita ke atas kita, Fir'aun berkata, aku hanya mengemukakan kepada kalian apa yang aku pandang elok dijalankan, dan aku tidak menunjuki kalian malaikat jalan yang benar. Apa yang aku cakap ni betul, kata Fir'aun. Aku anggap ni yang betul. Nabi Musa ni bohong. Ikut akulah. Dan berkatalah pula orang yang beriman itu, wahai kaumku, sesungguhnya aku bimbang kalian akan ditimpa kebinasaan sebagaimana yang telah menimpa kaum-kaum yang bersekutu menentang rasul-rasulnya, yaitu seperti keadaan kaum Nabi Nuh dan Ad, kaum Nabi Hud, dan Samud, kaum Nabi Saleh, serta orang-orang yang datang kemudian daripada mereka seperti kaum Nabi Lut. Dan ingatlah Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hambanya. Ambillah iktibar kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah. Memang diketahui di zaman itu. Kaum Nuh yang ditimpa taupan yang besar, menenggelamkan semua yang kafir. Kaum Ad ditimpa angin puntik beliung yang menerbangkan kaum Ad yang besar jasadnya, tak jadi apa. Nyetiup di angin, terbang, dibinasakan. Kaum Samud, kaum Nabi Saleh, dengan tempik yang kuat, habis mati mereka. Walaupun duduk dalam bangunan batu bukit yang dipahat. Bukan batu batu, bangunan bukit yang dipahat, kukuhnya. Dengan tempik saja, habis mati. Yang kafir. Kaum Lut, yang diringkup negerinya di laut mati. Laut mati. Tepat Allah Ta'ala binasakan. Laut mati kaum Lut. Angkat negeri ni kut terus. Yang bawah bumi di atas, yang di atas bumi pak ke bawah. Dilingkup di laut mati. Laut yang sangat masin. Allah Ta'ala tinggalkan tempat-tempat ini disaksikan oleh manusia. Tempat yang Tuhan laknat, bila Nabi nak pergi perang Tabuk, Nabi lalu dekat negeri kaum Samud. Sahabat-sahabat ambil air di telaga, buat uli gandum. Nabi kata jangan makan, pergi makan unta, jangan makan. Lalu cepat, jangan lalu lama, negeri dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ini jadi tempat pelancongan pula dah sekarang ni. Buat hotel, berhibur, buat sukeri ke kawasan tu, ni jadi punah ranah habis. Tempat tu halak nak, ni pergi laut mati, mandi buat obat pula dah. Buat obat pula dah. Pergi buat ambil buat obat. Buat obat apa? Tempat tu halak nak,
Kalau baik pun, itu baik Tuhan uji kita nak tengok. Nak cuba jangan. Ni tempat Tuhan laknat semua. Adapun manusia yang kafir menganggap ini tempat tamadun. Tamadun apa? Tempat laknat, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Di mana zaman Fir'aun mereka tahu. Dan wahai kaumku, sesungguhnya aku bimbang kalian akan ditimpa azab seksa pada hari kiamat, yang padanya masing-masing menjerit-jerit, memanggil, memohon pertolongan, yaitu hari kalian berpaling undur melarikan diri. Padahal semasa itu tiada siapa pun yang dapat menyelamatkan kalian daripada azab Allah. Hari kiamat lebih dahsyat lagi. Hari kiamat dahsyat pada hari dunia lagi. Yang menimpa kaum Samud, kaum Lut itu seksa atas dunia. Seksa akhirat dahsyat lagi. Bila berlaku hari kiamat, gunung-gunung dan bukit-bukit terbang macam kapas. Macam kapas, habis. Hancur lebuh, habis ke lautan. Tuhan bangkitkan semula, dihimpunkan manusia pada mahsyar. Masa itu tak boleh lari daripada azab Allah. Semua raja-raja, semua pemimpin-pemimpin tak ada kuasa dah. Allah saja yang maha berkuasa pada hari itu. Dan ingatlah, sesiapa yang disesatkan Allah disebabkan pilihannya yang salah, maka tiada siapa pun yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Siapa yang sombong, yang takabur, tak layak dapat hidayah, tak dapat hidayah lah dia. Cerdik, bijak, pandai, kaya, lebih macam mana pun, tak dapat hidayah kalau sombong, lupa pada Allah Ta'ala. Dan demi sesungguhnya Nabi Yusuf telah datang kepada kalian dahulu dengan membawa keterangan-keterangan yang membuktikan kerasulannya, maka kalian tetap juga dalam keraguan mengenai apa yang disampaikannya kepada kalian. Bahkan ketika dia mati, kalian berkata Allah tidak akan mengutuskan lagi Rasul sesudahnya. Allah Ta'ala penuh utuskan Nabi Yusuf AS di negeri Mesir. Tuhan jadikan Nabi Yusuf memerintah negeri Mesir. Rasul Allah Ta'ala jadi raja memerintah negeri Mesir dengan adil. Masa Yusuf hidup tak percaya. Bila Yusuf mati, sayanglah mati. Tak ada ke orang macam dia pula. Barulah bila mati, barulah sebut Yusuf. Demikianlah Allah menyesatkan sesiapa yang melampaui batas, lagi ragu-ragu kepercayaannya terhadap balasan Tuhan, yaitu orang-orang yang membantah mengenai maksud ayat-ayat Allah tanpa sebarang bukti yang sampai kepada mereka daripada hak yang diakui benarnya. Bantahan yang demikian besar kebenciannya dan kemurkaannya di sisi Allah dan orang yang beriman. Demikianlah Allah meterikan atas hati tiap-tiap orang yang sombong, takabur, lagi bersikap ganas terhadap manusia. Begitulah manusia tak dapat hidayah. Sombong, takabur. Walaupun yang datang itu Rasul membawa kebenaran, mereka tengok sendiri, tapi degil ambuh terima kebenaran. Melihat mukjizat yang berlaku, dia kata mukjizat macam sihir juga, supaya je. Ini mereka yang tak dapat hidayah. Yang dapat hidayah masuk iman dalam diri dia. Dan Fir'aun pula berkata, Fir'aun jawab ucapan orang yang beriman dengan membuat seruan, wahai Haman. Haman ni Perdana Menteri dia. Perdana Menteri. Haman Perdana Menteri yang mentadbir negara. Fir'aun raja, Korun tu ambil harta, beri duit. Tuhan jadi begitu dah. Kalangan tahu ni ada yang berkuasa, yang memerintah, ada yang mentadbir dan ada yang bagi duit. Yang bagi duit. Wahai Haman, binakan untukku sebuah bangunan yang tinggi. Semoga aku sampai ke jalan-jalan yang aku hendak menuju kepadanya, iaitu ke pintu-pintu langit
supaya aku dapat melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku percaya Musa itu seorang pendusta. Suruh Haman buat bangunan tinggi sampai ke pintu langit. Kerana tamadun dia hebat. Boleh buat bangunan-bangunan besar, bangunan tinggi. Suruh buat bangunan tinggi. Baik Haman rancang buat bangunan tinggi biar sampai ke pintu langit. Aku nak tengok Tuhan Musa bagaimana. Ini sombongnya, takaburnya. Dan demikianlah dijadikan terasa indah bagi Firaun oleh syaitan akan perbuatannya yang buruk itu, dipandang baik serta dia terhalang daripada jalan yang benar, dan tipu daya Firaun itu tidak membawa malaikat ke dalam kerugian. Begitulah Firaun berasa dia pandai, dia bijak. Apa yang dia buat tu baik, bagus, itu pembangunan, itu kekayaan yang baik, menyenangkan. Tuhan jadikan kesesatan pada dia. Amalannya jahat, nampak baik pada dia. Dan berkatalah pula orang yang beriman itu, lalu yang beriman, kalangan keluarga Firaun dan pembesarnya berkata, wahai kaumku, turutilah nasihatku, aku akan menunjuki kalian jalan yang benar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan untuk sementara waktu sahaja, dan sesungguhnya hari akhirat itulah sahaja negeri yang kekal. Lalu dia berdakwah, ikut apa yang aku cerita ni, iaitulah ikut Islam. Dunia ni sementara saja, hari akhirat yang kekal abadi. Mana dia percaya pada Allah, percaya pada Rasul Nabi Musa AS, dan percaya pada janji Allah hadirnya hari akhirat yang kekal. Sesiapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan jahat, maka dia tidak dibalas malaikat dengan kejahatan yang sebanding dengannya. Dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh, amal yang baik, sama ada lelaki atau perempuan, sedang mereka dalam keadaan beriman, maka mereka itu akan masuk syurga. Mereka beroleh rezeki yang tidak terhingga di dalam syurga itu. Dan wahai kaumku, apa halnya aku dengan kalian? Aku mengajak kalian kepada keselamatan, dan kalian pula mengajakku ke neraka. Aku ajak pada yang baik, mu ajak ke neraka. Berani dia ni, berani. Aku ajak pada yang baik, yang betul, ke syurga, mu ajak ke neraka pula. Ini berani, berani. Kenapa kalian mengajakku supaya aku kufur, tidak percaya akan keesaan Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya, padahal aku mengajak kalian beriman kepada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Pengampun, dan tidak syak lagi bahawa makhluk-makhluk yang kalian ajak aku menyembahnya itu tidak dapat menyahut sebarang seruan atau memberikan sebarang pertolongan, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Dan sesungguhnya tempat kembali kita semua yang pasti ialah kepada Allah. Dan sebenarnya orang-orang yang melampaui batas itu akan menjadi ahli neraka. Aku ajak pada Allah yang memberi keselamatan dunia dan akhirat, mengajak aku ke neraka pula. Yang lain daripada Allah ni semua sesat. Sesat sekadar atas dunia saja, tak sampai ke akhirat. Hanya agama Allah yang bawa ke akhirat. Mengapa tak ikut aku? Kiranya kalian tetap berdegil sekarang, maka kalian sudah tentu akan mengetahui kebenaran apa yang aku katakan pada kalian. Dan aku sentiasa menyerahkan urusanku bulat-bulat kepada Allah untuk memeliharaku. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan keadaan hamba-hambanya, akan tahu pada hari kiamat apa yang aku cakap ni betul. Apa aku kata ni betul. Kamu akan lihat hari kiamat nanti. Tengoklah hari kiamat nanti, tunggu. Akan berlaku hari kiamat,
Apa yang aku cakap ni betul. Kamu akan sesat yang tidak berguna lagi. Dengan keikhlasannya dan penyerahan dirinya kepada Allah, maka ia diselamatkan oleh Allah daripada angkara tipu daya mereka, dan Fir'aun bersama-sama kaumnya ditimpa azab seksa yang seburuk-buruknya. Allah Ta'ala selamatkan orang yang beriman ini bersama dengan Nabi Musa AS. Diselamat oleh Allah, sama ada yang mati, dibunuh, mati syahid, masuk syurga lalu. Ataupun yang panjang umur, melihat Fir'aun dibinasakan. Dua-dua. Sama ada menang akhirat, mati syahid, masuk syurga selalu lepas mati. Ataupun Tuhan tunjukkan menang di dunia, Fir'aun dibinasakan, dan melihat kemenangan hari akhirat. Dua-dua sekali. Ini kepada mereka yang beriman. Mereka diperlihatkan kepada neraka pada waktu pagi dan petang semasa mereka berada di alam barzakh, dan pada hari berlakunya kiamat. Allah Ta'ala janjikan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sebaik saja mati di alam barzakh, alam kubur, akan diseksa waktu pagi dan petang. Ini menandakan adanya seksa kubur. Adanya seksa kubur ayat ini menceritakan manusia lepas mati masuk alam barzakh. Di alam barzakh ni ada hukuman. Belum hari akhirat. Hari akhirat teruk lagi. Diperintahkan kepada malaikat, masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam neraka, seksa api neraka yang seberat-beratnya. Allah Ta'ala janji Fir'aun dan pengikutnya yang mati kafir masuk neraka dan seberat-beratnya. Seksa kubur pun boleh, seksa hari akhirat pun boleh. Boleh dua-dua. Kezaliman yang dilakukan telah melahirkan keinsafan kepada orang yang mendapat hidayah daripada Allah SWT. Hal ini sepatutnya bukan melemahkan dakwah, sebaliknya menambahkan lagi kekuatan lebih-lebih lagi setelah dakwah dapat menembusi keluarga Fir'aun sendiri apabila ada dalam kalangan mereka itu yang beriman. Agama Allah tak boleh dipadamkan. Agama Allah ni ialah cahaya Allah Ta'ala. Macam yang zahir Tuhan tunjuk, cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang. Tak ada kuasa besar dunia yang dapat menutup cahaya bulan, cahaya matahari dan bintang. Ini kekuasaan makhluk yang Tuhan tunjuk depan kita. Apa yang Tuhan buat tak boleh lawan. Boleh halih matahari tak boleh. Boleh halih bulan tak boleh. Boleh halih bintang tak boleh. Itu benda zahir. Benda yang rohani, agama, begitulah juga. Sebagaimana mereka tidak boleh menghapuskan matahari, bulan, bintang, tak boleh hapus musim kejadian alam yang Tuhan buat. Tak boleh nak sekat. Begitulah mereka tak boleh sekat agama Allah Ta'ala. Kita kena percaya. Agama Allah Ta'ala, Islam tak boleh dimatikan sekali-kali. Kita saksikan hari ini kerajaan Islam jatuh genap 100 tahun. Jatuhnya kerajaan Uthmaniyah 100 tahun. Negeri-negeri Islam dijajah, dikuasai, ditakluk. Penjajah membahagi-bahagikan negeri Islam sama-sama mereka. Orang Islam ditangkap, dibunuh, ditindas, diperhambakan. Hasil-hasil negeri dia diambil. Tetapi agama Islam tak boleh dihapuskan. Tak boleh dihapus. Allah tak jadikan agama Islam ni masuk ke mereka, masuk ke Eropah. Masuk ke kalangan orang kafir, masuk Islam. Tuhan jadikan begitu. Ini kekuasaan Allah yang kita kena saksikan, kita kena percaya, menambahkan iman kepercayaan kita lagi kepada Islam. Bukan melemahkan semangat kita, menguatkan semangat lagi. Walau Islam ni tak ada pemerintah, tak ada kuasa, ikut orang nak buat, ikut suka. Oleh Islam daripada Allah tak boleh dihapuskan sekali-kali. Yang hapusnya lain daripada Islam. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Peperangan Yarmouk. Yarmouk ni ialah satu kawasan di Jordan hari ini, sempadan dengan Syria. Medan perang yang besar, yang hebat dalam sejarah Islam, di mana tentera Islam berjaya mengalahkan tentera Rom yang berlipat kali ganda besarnya. Jatuhnya kuasa besar dunia Rom selepas jatuhnya Parsi. Kemenangan dalam pertempuran di Ajnadin telah membangkitkan semangat yang tinggi pada tentera Islam. Bagi mereka, pasukan yang kecil boleh mengalahkan pasukan yang lebih besar dengan izin Allah. Pertempuran yang berlaku di Ajnadin antara tentera Ammar bin As radhiyallahu anhu yang telah berjaya mengalahkan tentera Rom yang lebih besar, memberi semangat kepada tentera Islam untuk meneruskan peperangan jihad. Situasi tersebut akan berhasil jika syarat kemenangan dipenuhi, iaitu berasaskan kekuatan roh. Yang kedua, berbekalkan iman dan keikhlasan. Tiga persediaan yang terbaik mengikut kemampuan bersama taktik dan strategi yang bijak. Islam boleh menang walaupun jumlah tentera Islam sedikit. Dengan kekuatan roh, kekuatan iman, kekuatan rohani, kekuatan jiwa, dan berbekalkan iman dan keikhlasan, percaya perjanji Allah. Kalau mati syahid masuk syurga atau menang atas dunia, dan ikhlas kerana Allah, berjuang kerana Allah bukan kerana dunia. Ketiga, persediaan yang baik, susunan tentera yang baik, strategi yang baik, diatur dengan cara yang baik, maka boleh menang. Maka tanpa sebarang halangan, Allah SWT akan memberikan pertolongan, lalu dikurniakan kemenangan. Allah SWT berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah sentiasa bersama-sama orang-orang yang sabar. Ayat ini menceritakan peperangan Talut dan Nabi Daud alaihi salam yang berperang dengan Jalut, raja kafir di zaman itu. Apabila Allah Ta'ala mengutuskan Rasul kepada kaum Bani Israel yang dihalau daripada Palestin. Bila lama mereka dijajah, mereka minta pada Nabi mereka supaya Tuhan lantik seorang raja untuk memimpin mereka. Lalu diwahyukan kepada mereka, para Rasul zaman itu, Allah Ta'ala lantik seorang bernama Talut. Bani Israel tak puas hati, Talut tak ada pitih. Kerana dia nak yang mereka ni pitih ada, boleh bagi pitih. Ini Bani Israel punya akalan. Nabi mereka kata, Tuhan pilih Talut ni kerana dia bijak, dia cerdik, dia pandai, dia gagah berani. Pitih ni kedianglah, boleh cari pitih. Tapi bijak, pandai, gagah berani ni sifat yang penting dalam perjuangan, dalam memimpin. Itu yang penting. Akhirnya Bani Israel terima Talut jadi raja. Talut membuat kerahan sehingga dapat berjaya mengumpul 80,000 badan tentera. Lalu mereka bergerak, disebut dalam surah Al-Baqarah. Nabi mereka beritahu Allah Ta'ala akan uji kamu. Setelah kamu berpusing-pusing di padang pasir, tak ada air, Allah Ta'ala uji dengan sebatang sungai. Sebatang sungai.
Bila siapa di sungai ni, sungai Jordan hari ni, tak dibenarkan minum melainkan secebok saja. Jangan minum banyak. Ini perintah Allah Ta'ala. 80,000 ni, tiba-tiba 76,000 minum sebanyak-banyak. Sampai kenyang, nampak orang ija perut. Kenyang. Dah ikut arahan Talut. Bila lepas pada sungai, yang minum banyak ni naku. Jadi naku rupanya. Orang makan banyak ni naku rupanya. Jadi naku. Tinggal 4,000 je. Tinggal 4,000. Yang 76,000 kata kita tak mampu nak lawan Jalut ni, tentera dia besar. Yang 4,000 kata dengan izin Allah kita boleh menang. Dengan izin Allah. Berapa banyak? Kami fi'atin khulatilah fi'atan kathiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan kecil boleh mengalah pasukan besar dengan izin Allah. Izin Allah boleh menang. Berperanglah yang 4,000 ni bersama Nabi Daud AS. Nabi Daud muda lagi masa tu berperang. Berperang dengan pertolongan Allah. Daud membunuh Jalut. Daud dibunuh orang Yahudi, tahu cerita ni. Tapi Yahudi tak ikut. Siapa hari ni Yahudi tak ikut. Cerita ni ada dalam Quran, ada dalam Taurat. Dalam Taurat. Jadi orang Islam baca ayat ni percaya pada cerita ni. Tak apa, pasukan kita kecil boleh menang. Bala tentera Islam mengambil tempat di Yarmouk, medan yang strategik, untuk menarik bala tentera musuh datang dengan penuh kemegahan. Demikian itu disebabkan jumlah mereka yang ramai, termasuk persenjataan yang paling lengkap dan kuat. Satu riwayat kata tentera Islam 30,000, tentera Rom 500,000. 30 nak lawan 500,000. Satu riwayat kata 1 juta tentera Rom. Tentera Islam 30,000 saja, nak lawan macam mana? Tapi Khalid bin Walid ni pintar, bijak. Dia suruh tentera Islam berundur daripada Damas, berundur daripada negeri-negeri wilayah yang ditawan, undur, berhimpun di Yarmouk. Yarmouk ni kawasan yang dikelilingi oleh bukit, satu lembah. Tentera Islam ambil tempat di atas bukit-bukit yang keliling. Tentera Rom duduk di lembah. Sedap di atas bukit dah. Ini taktik Khalid bin Walid radhiyallahu an. Yang pintar, dia kecek. Al-harbu khid'ah, perang tu tipu. Undur bukan undur lagi. Undur buat upan. Dia galik-galik undur, dia duduk di lembah. Tentera Islam duduk di bukit. Jadi begitu. Pada masa yang sama, peperangan Yarmouk adalah bagi mengalihkan perhatian mereka dengan meninggalkan kota-kota dan kubu-kubu pertahanan yang dibina. Hal ini sekaligus menyebabkan mereka terpaksa berdepan dan terdedah secara terbuka dengan tentera Islam yang sedikit bilangan anggota dan persenjataan yang tidak selengkap musuh. Bila tentera Islam mundur ke Yarmouk, dia tinggal kota-kota dan kubu-kubu dia. Mana perang terdedah. Tak duduk dalam kota dia, di luar kota, di padang. Tapi dia berhasil diramah. Berhadapan dengan musuh, tentera Islam mempunyai beberapa kekuatan. Satu, berbekalkan kekuatan iman. Dua, strategi perang yang terbaik. Tiga, pergerakan secara tangkas dalam melancarkan serangan balas dengan pasukan-pasukan yang tersusun. Di mana tentera Islam mengambil tempat. Yang pertama, kekuatan iman yang ada dalam diri dia. Yang kedua, strategi yang baik, mengalih musuh daripada kota dan kubu, duduk di padang, di lembah. Ketiga, tentera Islam boleh bergerak cepat. Duduk atas bukit, gerak laju dah. Ini duduk bawah bukit, lambatlah nak gerak. Ini taktik Khalid.
Di mana peperangan Yarmouk ni jadi kajian akademi tentera dalam dunia. Maktab tentera dalam dunia ambil mengaji, belajar. Tapi orang Islam ambil orang putih ambil orang Islam. Jadi terbalik. Kita tak tahu sejauh kita sendiri. Ini hebat. Penemuan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an menyusun strategi yang baru yang belum pernah dipikirkan oleh orang Arab sebelumnya, sehingga mungkin juga ciptaan pertama dalam sejarah peperangan. Khalid bin Walid menyusun tentera dengan cara yang luar biasa, yang tak pernah dunia tengok lagi masa dan tentera dia. Tentera dia. Dia susun tentera. Yang pertama membentuk Kirdaus. Kirdaus ni pasukan kecil yang terdiri daripada 1,000 orang anggota tentera yang dilantik ketua pasukan masing-masing. Yang pertama, dia tubuh pasukan 100 orang, 1,000 orang. Tiap-tiap 1,000 ada ketua dia. Ini dua, pasukan besar. Dua, membentuk firqah yang terdiri daripada 10 sehingga 20 Kirdaus yang turut dilantik ketua keseluruhannya berjumlah 40 Kirdaus. Dua pasukan kecil. Dalam 1,000 ni ada pasukan kecil pula. Ada ketua pula. Zaman dulu tak ada wireless, tak ada telefon, tak ada radar, tak ada apa. Dengan dibuat pasukan kecil ni, arahan-arahan boleh disampaikan melalui ketua masing-masing. Tak boleh ikut suka ni, kena ikut arahan. Ada ketua pasukan dia, pasukan kecil, pasukan besar. Jadi dibuat pasukan 1,000 orang, dalam 1,000 tu pula ada 20 pasukan, ada ketua dia. Seterusnya pasukan tersebut disusun seperti berikut. Pasukan tengah yang mengandungi 18 Kirdaus, 18 pasukan kecil, diketuai oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu an, dengan didampingi oleh Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu an dan Al-Qaqa bin Amr radhiyallahu an. Yang pertama, pasukan tengah, duduk tengah pasukan ni. Pasukan tengah ni, ketua dia Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, iaitulah sahabat 10 yang besar sekali. Sayyidina Umar pecah Khalid, tapi Abu Ubaidah tak pecah Khalid, jadi penglima tertinggi, dia jadi ketua. Penglima tertinggi ni Khalid bin Walid. Dia rahsiakan pemecatan ini. Dia rahsiakan pemecatan ini. Kerana Sayyidina Umar sangat marah pada Khalid bin Walid ni zaman Abu Bakar, kerana buat kesalahan hukum, menyebabkan Khalid. Sayyidina Umar marah, pecah daripada penglima. Abu Ubaidah tetap dia jadi ketua, tapi penglima tertinggi Khalid bin Walid dia tak pecah. Dia rahsiakan kerana dia tahu Khalid ni bijak. Abu Ubaidah jaga pasukan tengah. Pasukan sayap kanan mengandungi 10 Kirdaus, ketua Ammar bin As bersamanya Surahbil bin Hasanah. Sayap kanan, ada sayap kanan. Dia buat macam burung pula. Macam orang main bola. Ada pasukan tengah, sayap kanan. Pasukan sayap kiri mengandungi 10 Kirdaus, diketuai oleh Yazid bin Abu Sufyan. Pasukan peninjau, ini depan sekali ini, diketuai terdiri daripada pasukan berkuda, diketuai oleh Qubas bin Usaim. Pasukan berkuda, kuda ni cepat. Kuda ni laju cepat. Ini pasukan peninjau, lihat gerak-geri musuh. Sayap kanan, sayap kiri, tengah, peninjau. Pasukan ekor belakang terdiri daripada 5 Kirdaus, diketuai oleh Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini termasuk sahabat 10. Pasukan pentadbiran diketuai oleh Abdullah bin Mas'ud. Mereka mengendalikan urusan perbekalan, penyelenggaraan dan pengumpulan ghanimah, pengumpulan harta rampasan musuh. Pasukan pengurus. Hakim tentera ialah Abu Darda. Ada hakim pula tentera. Tok hakim, mahkamah tentera. Kalau tentera buat salah, ada tok hakim dia. Ini penyusunan Khalid bin Walid. Hari ni orang buat mahkamah tentera. Ada. Ini ikut Khalid bin Walid lah tu. Ini dia. Al-Miqdad bin Al-Aswad,
pembaca Quran dengan membaca surah Al-Anfal dan ayat-ayat jihad bagi membangkitkan semangat juang. Miqdad tugas baca Quran. Surah Anfal, surah yang berkait dengan perang Badar, untuk semangat pada tentera Islam. Abu Sufyan ditugaskan untuk menjadi pemidatu yang bergerak mengunjungi setiap pasukan bagi membangkitkan semangat. Penceramah utama Abu Sufyan bin Harb, ahli pidato. Ini ayah mertua Nabi dah masuk Islam masa pertama Makkah. Abu Sufyan tugas dia jadi penceramah. Pergi ke pasukan tukang ceramah. Ada pula begitu ni, disusun. Khalid al-Walid radhiyallahu menjadi panglima tertinggi yang mengetuai bala tentera. Turut bersamanya merupakan para sahabat yang besar berada dalam seluruh pasukan. Lalu Khalid Walid menyampaikan ucapannya. Khalid Walid menyampaikan ucapan dia. In hadha yawmun min ayyamillah. La yanbaghi min al-fakhri wala al-baghi. Akhlisu jihadakum wa uridu Allah bi'amalikum. Wa inna hadha yawmun lahu ma ba'dah. Hari ini adalah sebahagian daripada hari-hari Allah yang ditetapkan oleh Allah. Berlakunya peristiwa besar. Tidak seharusnya seseorang itu bermegah dan melampau. Maka ikhlaskanlah niat kalian untuk berjihad kerana Allah. Hadapkanlah kehadapan Allah dengan amalan kalian. Hari ini tiada hari sepertinya. Kemenangan penentu yang menjadi tentera Rom tidak mampu bertahan lagi untuk menyekat kemarahan tentera Islam. Hari ini hari penting. Perang modek-modek, perang dengan ikhlas, kata Khalid bin Walid. Pengenal Khalid radhiyallahu an mencadangkan supaya pemerintah atau ketua tertinggi digilirkan daripada kalangan penglima besar. Biarlah beliau mengetuainya pada hari pertama sebelum berlaku pertempuran. Tiba-tiba Khalid bin Walid cadang supaya jadi penglima tertinggi, gilir, bukan dia saja. Hari pertama dia, kedua orang lain pula, sahabat besar. Ketiga orang lain pula, lepas tu giliran dia pula. Dia buat begitu. Sebelum berlaku pertempuran, tiba-tiba seorang dalam kalangan mereka yang berada di sini Khalid berkata, Ma aksara Rum wa aqallal muslimin. Tiba-tiba orang dekat Khalid kata, Ma aksara Rum wa aqallal muslimin. Alangkah ramainya bala tentera Rom dan alangkah sedikitnya jumlah tentera Islam. Ada lemah semangat. Memanglah ia sungguhlah zahirnya begitulah. Ramai tentera Rom ni, sikit je tentera kita. Ada seorang bercakap depan Khalid. Dengan cepat penyembah Khalid menjawab, Wailak atukhawifuni bir-Rum innama taksuru junud bin nasri wa taqillu bil khidlani la bi'adadir rijal. Kata Khalid, celaka kamu. Adakah kamu ingin menakutkan aku? Sebenarnya tentera itu menjadi ramai apabila mendapat pertolongan Allah dan menjadi sedikit apabila ditimpa dengan kekecewaan. Kekuatan bukannya diukur dengan jumlah anggota tentera. Jangan lemah semangat. Ramai ni dengan iman, pertolongan Allah, bukan dengan jumlah seorang-seorang. Jumlah seorang-seorang betul lah dia ramai, tetapi kekuatan iman ini penting. Ini penting, kata Khalid. Abu Ubaidillah pula berucap, Ibadallah, unsurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum ya ma'syaral muslimin isbiru fa inna sabra manjatun minal kufri wa mardatun lirrabbi wa madhadatun lil'ar. Wahai hamba-hamba Allah, kata Abu Ubaidah, ini yang besar sekali lah. Sahabat 10 yang besar pada Khalid lagi. Wahai hamba-hamba Allah, bersedialah kalian bagi menolong agama Allah. Nasaya Allah akan menolong kalian dan menetapkan pendirian kalian. Ketahuilah bahawa janji Allah itu benar. Wahai umat Islam, bersabarlah kalian
Sesungguhnya kesabaran itu menyelamatkan diri kalian daripada kekufuran, mencapai keredaan Tuhan dan menutup ruangan keaiban. Wala tabrahu masafakum wala takhtu ilaihim khutwatan wala tabla'uhum bil qital wa syarri'u rimah wastatiru bid darqi walzamu samta illa min dzikrillah fi anfusikum hatta amurakum insyaallah taala. Janganlah kalian meninggalkan barisan atau tempat masing-masing. Janganlah kalian melangkah ke hadapan malaikat apabila perlu, dan janganlah memulakan serangan kalian untuk senjata memanah, dan berlindunglah dengan perisai. Kalian semua tetaplah berdiam diri, jangan membuat bising malaikat dengan berzikir secara perlahan, sehinggalah aku memberikan arahan untuk berperang. Jangan bising, zikir senyap, kata Ubaidah. Jangan serang sehingga aku arah serang, baru serang, kata Ubaidah. Siap, jangan panah gepuh sangat. Kena bergaduh. Ikut taktik, strategi, tugas masing-masing. Jangan berganjok, kata Abu Ubaidah. Ketibaan tentera Rom. Bala tentera Rom yang dikerahkan datang dari seluruh jajahan takluknya di timur, barat, utara dan selatan. Terdapat daripada kalangan mereka bangsa Yunani. Bangsa Yunani Greek. Bukan Yunan Cina, Yunan Greek. Daripada Greek, ada negeri hari ini. Asia Tengah, daripada Asia Tengah, Rusia dan Armenia, sehingga Rusia dan kabilah Arab yang menganut Kristian, campur dengan Arab. Jumlahnya sangat besar, berpuluh beratus kali ganda pada tentera Islam. Jumlah yang besar itu laksana menutup medan, menyebabkan mereka datang dengan perasaan penuh bangga dan sombong. Para padri membaca kitab Injil untuk memberikan semangat dan mengambil berkat. Penglima mereka bernama Mahan dan Raja Armenia menyusun 5 pasukan besar. Pasukan hadapan dipimpin oleh penglima Jarjah, pasukan pemanah yang ditugaskan untuk memulakan peperangan, kemudian berundur. Pasukan sayap kanan, pasukan sayap kiri, kedua-duanya adalah bagi melindungi pasukan pemanah yang berundur. Pasukan berjalan yang meredah musuh. Ini pasukan tentera Rom. Rundingan berlangsung. Rundingan diadakan sebelum pertempuran. Wakil tentera Islam diketuai oleh Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, diiringi oleh Yazid bin Abu Sufyan, Dirar bin Al-Azwar dan Al-Haris bin Hisham. Mereka memanggil pihak musuh untuk berunding dan hanya mahu berunding dengan penglima tertinggi. Belum perang berunding dulu. Rumah tawakil dia Islam, Abu Ubaidah ketua dia. Rombongan penglima Islam dibawa menemui penglima Tazaruk yang berada dalam khemah sutra. Rombongan Islam menolak untuk berada dalam khemah sutra, iaitu mereka dihamparkan sutra. Namun musuh juga rombongan Islam menolak. Oh, dia siap khemah sutra benar. Tentera Islam tak pergi kat khemah sutra. Nak ke padang. Akhirnya rombongan Islam membenarkan pihak musuh membuat pilihan sendiri. Hanya 3 pilihan yang diberikan. Orang Islam kemukakan 3 cadangan. Yang pertama, memeluk Islam. Yang kedua, kamu masuk Islam. Yang kedua, tunduk di bawah pemerintahan Islam. Ketiga, berperang. Pilih nak mana. Yang pertama, kamu masuk Islam. Yang kedua, tak masuk Islam, tapi tunduk bawah kerajaan Islam. Ketiga, berperang. Akhirnya mereka memilih untuk berperang. Dan rombongan Islam pulang ke markas. Penglima tentera Rom yang bernama Mahan mencabar penglima Khalid bin Walid radhiyallahu anhu untuk
berhadapan dengannya. Penerima Rom cabar Khalid bin Walid, ajak berlawan. Apabila penerima Khalid mendekatinya, lalu Mahan berkata, "Inna qad alimna annama akhrajakum min biladikum al-jahda wal-ju' fahalummu ila an u'tiya kulla rajulin minkum 'asharata dananir wa kiswatan wa ta'aman wa tarji'una ila biladikum fa idza kana min 'amil muqbil ba'athna lakum mislaha." Kami telah mengetahui bahawa kalian keluar dari negeri kalian datang ke sini kerana kemiskinan dan kelaparan hidup di padang pasir. Maka dipersilakan kepada kalian untuk menerima hadiah yang kami berikan kepada setiap orang dengan 10 dinar emas, pakaian yang lengkap dan makanan yang mencukupi. Seterusnya kembalilah semula ke negeri kalian. Pada tahun hadapan kami akan mengirim hadiah seperti ini kepada kalian. Orang tahu ke Khalid balik, kami tahu kamu orang Islam ni keluar kerana lapar, makanan tak cukup. Negeri kamu padang pasir. Apa salahnya kita tak usah perang? Kami sanggup beri tiap-tiap orang tentera Islam dengan 10 dinar, 10 wang emas. Beri pakaian, beri makanan. Subsidi lah ni. Sanggup nak beri. Tak apa, balik kita tak usah perang. Kami beri 10 dinar seorang. Beri pitih. Lepas tu beri pakaian, beri makanan. Tahun depan mari pulak, kami beri pulak. Tahun depan, kita tak usah perang. Penerima Khalid bin Walid menjawab, "Innahu lam yukhrijna min biladina ma dhakarta. Ghayra anna qaumun nashrabu ad-dima wa annahu balaghana annahu la dama atyabu min damir rum. Fajina lidzalik." Kata Khalid, sesungguhnya tujuan kami meninggalkan negeri kami akan datang dan datang kemari bukan disebabkan apa yang kamu nyatakan itu. Kami mari sini bukan kerana lapar, makanan tak ada, kata Khalid balik pada penerima Rom. Sebenarnya kami adalah orang-orang yang suka meminum darah. Kami ni suka minum darah orang, kata Khalid balik, minum darah. Dan sesungguhnya kami diberitahu bahawa tiada darah yang paling lazat melebihi kesedapan daripada darah bangsa Rom. Orang beritahu kami darah Rom ni sedap macam ni. Sebab tu kami mari ni. Maka kami datang kemari untuk tujuan tersebut. Tujuan nak minum darahmu, bukan nak pitih. Sedap jawab ni. Khalid jawab. Ucapan tersebut nyata sangat keras dan menggerunkan. Setelah gagal segala perundingan yang diusahakan, maka pilihan yang ada ialah wajib berlaku pertempuran. Maka Khalid bin Walid mengarahkan panglima Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu dan Qaq' supaya mengisytiharkan bahawa serangan dimulakan. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل
Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu. Kalau orang yang didakwa itu kaya atau miskin, maka janganlah kamu terhalang dari menjadi saksi yang memperkatakan kebenaran disebabkan bertimbang rasa. Kerana Allah lebih bertimbang rasa kepada keduanya. Oleh itu janganlah kamu turutkan hawa nafsu supaya kamu tidak menyeleweng dari keadilan, dan jika kamu memutarbalikkan keterangan ataupun enggan daripada menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam dengan apa yang kamu lakukan. Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada kitab-kitab yang suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah dan malaikatnya dan kitabnya dan Rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Yang pertama daripada ayat ini, Allah Ta'ala memerintah orang yang beriman supaya berlaku adil kepada seluruh manusia. Satu amanah yang besar daripada Allah, khusus pada orang Islam, ialah wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Bila kamu memerintah manusia hukum dengan adil. Jangan berlaku zalim. Adil menyebabkan orang tertarik pada Islam, menyebabkan orang masuk Islam. Bila kamu tunjuk baik, tunjuk adil sungguh kerana Allah, khususnya ketika menjadi saksi dalam pembicaraan di mahkamah dan sebagainya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang menegakkan keadilan, menegakkan hukum yang adil. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Syuhada adillah, menjadi saksi kerana Allah. Bila kami saksi di mahkamah atau apa-apa saksi, jadi saksi yang adil. Walau ala anfusikum, walaupun terhadap diri kamu sendiri. Kalau kamu salah, mengaku salah. Jangan sembunyi kesalahan kamu. Sanggup terima akibat daripada kamu buat salah itu. Allah Ta'ala beri pahala yang besar pada kamu. Jangan jadi saksi yang bohong. Jangan melakukan zalim terhadap orang. Kalau kita salah, kita mengaku salah lah. Jangan buat zalim pada orang. Tak boleh. Ini sifat orang Islam. Awil walidaini wal aqrabin, walaupun terhadap keluarga, terhadap ayah, dua ibu bapa sendiri, ataupun terhadap kaum keluarga yang terdekat. Walaupun terpaksa menghukum ibu bapa sendiri, menghukum anak beranak sendiri, berlaku adil. Jangan tidak adil. Ini menyebabkan bila tentera Rom kalah dalam perang yang kita baca tadi, Raja Rom melarikan diri.
ke utara sampai ke Turki. Lepas tu dia atas spy. Dia atas spy tengok orang Islam buat apa. Lalu spy dia buat balik beritahu orang Islam ni dia mereka adil. Kalau raja dia salah dia hukum, anak raja dia salah dia hukum, bapa salah dia hukum. Siapa begitu? Itu dia orang Islam. Waktu malam kuat ibadat, waktu siang hari gagah perkasa dan gagah berani. Ini orang Islam. Raja Rum kata tak ada harapan dah, kita nak balik semula. Tak ada harapan dah. Ini berlaku. Raja Cina begitu juga. Bila Raja Parsi atau utusan ke negeri Cina minta bantuan, Raja Cina tanya utusan Islam macam mana orang Islam kata, adil dia kata. Kalau macam tu tak ada lawan, kata Raja Cina. Tak ada lawan. Ini kehebatan Islam. Ayat ini menegaskan kalau benar, benar, salah, salah, walaupun diri sendiri, walaupun anak beranak sendiri. Iyakun ghaniyan aw faqiran, sekalipun kaya ataupun miskin, jangan peduli. Mata-mata kaya, bela dia orang kaya. Tindah orang miskin. Masuk dia orang kaya. Hormat ke orang kaya, tak hormat ke orang fakir miskin. Jangan. Fallahu awla bihima, Allah Ta'ala lebih utama daripada keduanya. Sama ada kaya miskin, Allah Ta'ala lebih utama daripada kedua-duanya. Jangan peduli. Tegakkan yang adil, yang baik mengikut hukum Islam. Kalau salah, salah. Betul-betul. Dan Allah Ta'ala beri pahala yang sangat besar kalau kita cakap betul. Belum menjadi saksi. Jadi saksi yang bohong, dosa besar. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Jangan kamu ikut hawa nafsu kamu sehingga tak berlaku adil. Sanggup ikut hawa nafsu, tak berani menegakkan yang adil. Ini tak boleh. Ini bukan sifat orang Islam. Wa in talwu aw tu'ridu, sama ada kamu menyeleweng dalam menjadi saksi ataupun kamu senyap tak boleh jadi saksi. Tak boleh cara. Ini tak boleh. Kalau kita tahu, kena teranglah. Kerana dia ada orang kaya, dia ada orang lebih, kita buat tak tahu salah. Ada peluang, dapat peluang daripada dia pula. Ini semua salah, tak betul. Jangan berpaling, jangan tak menipu jadi saksi. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maka sungguhnya Allah dengan apa yang kamu kerja, yang kamu amal, sangat mengetahui. Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Kalau pelawak, Allah Ta'ala tahu. Betul, Allah Ta'ala tahu. Bila kamu betul, Allah Ta'ala beri pahala yang besar pada kamu. Menegakkan yang adil sangat penting. Ini sifat orang Islam kepada seluruh manusia. Walaupun terhadap orang kafir. Orang kafir itu betul. Kan betul lah. Dia tak salah. Jangan dihukum. Kerana mata di musuh kita nak hukum juga. Tak boleh. Kalau dia tak salah, jangan hukum. Tak boleh. Dia salah baru hukum. Kalau orang kita salah pun kita hukum. Orang kita salah. Ini sifat orang Islam. Tujuan kita menegakkan adil pada seluruh manusia. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kitab yang Allah turun berasulnya, Al-Quranul Karim. Beriman pada Quran yang diturunkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya semua yang ada dalam Quran adalah benar, tidak syak lagi. Tak ragu, semuanya betul berlaku. Percaya. Sama ada perkara kita tahu, kita tak tahu, perkara ini nanti perkara ghaib, perkara lepas dah, perkara akan datang, semua betul berlaku. Berarti beriman pada Quran. Hukum-hukum dia, semua hukum dia adalah adil, adalah baik. Oh, ni tak sesuai hudud, ni tak sesuai hudud, ni keras sangat, hudud ni itu tak boleh tu, kaca. Hudud ni hukum Allah, semua hukum Allah itu adil.
Semua hukum Allah itu rahmat. Rahmat pada seluruh manusia, termasuk hukuman bunuh, rahmat daripada Allah. Hukuman qisas, rahmat daripada Allah. Hukuman hudud, rahmat daripada Allah. Islam adalah benar, wajib kita beriman. Dan kitab yang diturunkan sebelumnya, Taurah, Injil, Zabur, kitab zaman dulu, kita beriman. Beriman pada kitab itu. Termasuk kitab diturun pada Nabi Musa, Nabi Isa, Taurah dan Injil dan kitab zaman dulu. Ada hukum yang ditekalkan, hukum yang dinasahkan. Ada hukum yang dinasahkan batas oleh Hamadah dalam Taurat Injil. Tapi percaya pada kitab ini, kitab Allah. Quran menasahkan kitab yang dahulu. Kita beriman semua. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesiapa yang kufur terhadap Allah, malaikat dan kitabnya dan rasul-rasulnya, semua rasul-rasulnya kita percaya. Semua kitab kita percaya. Kalau tak percaya pada mana kitab, tak percaya pada rasul, tak percaya pada satu malaikat, dia tak percaya. Macam orang Yahudi, Mikail percaya sebab tukang bagi rezeki. Jibril kacau, dia kata waktu membala. Ini tak boleh, tak sah iman dia. Tiap-tiap malaikat yang kita tahu nama tak tahu nama beriman. Malaikat makhluk yang baik, tak buat dosa sekali-kali, beriman. Syaitan ni makhluk yang jahat, beriman. Syaitan ni menipu, beriman. Kita percaya syaitan ni menipu, tak ada perkara. Malaikat ni baik belaka. Termasuklah sifat-sifat malaikat. Termasuk kitab-kitab zaman dulu, rasul-rasul zaman dulu kita percaya semua. Jangan pilih-pilih rasul macam orang Yahudi, orang Kristian. Pilih-pilih rasul. Tidak. Semua rasul. Dan hari akhirat. Semua perkara hari akhirat kita percaya. Dosa, pahala, hisab, amal, sirat, pada mahsyar, macam-macam. Kita percaya belaka. Cerita akhirat kita percaya. Barang siapa yang tak percaya kepada mana-mana rasul, mana-mana kitab, mana-mana hal hari akhirat itu, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Kalau tak percaya walaupun satu saja, sesat. Sesat yang jauh. Imannya tak ada, amalan ditolak oleh Allah Ta'ala. Kita kena beriman semuanya. Jangan beriman separuh-separuh saja. Wallahu a'lam.